fikir untuk kenyataan di atas tu sebenarnya jawapan tu dah ada dalam soalan. Jawapan dah ada dalam soalan. Cuba kita tengok kan. Ada 3 kemungkinan kita. Kalau kita pergi dengan kepandaian, kita akan disesatkan. Macam kita pergi masuk hutan dah. Pandai kita ni. Dah belajar semua dah. Teori supaya tak tersesat dalam hutan. Kita masuk hutan. Ramai tak kes-kes yang kita dengar orang masuk hutan sesat kemudian meninggal. Kan? Banyak kita dan kita tahu dan dia orang bukan orang calon-calon orang, memang orang dah well trained. Lepas tu kalau kita pergi masuk je hutan dengan tak tahu apa-apa, dengan tak ada ilmu langsung masuk je hutan, redah je macam tu, memang lah kena faham rimau mati kita lah. Maksudnya diri kita dihancurkan. At least kalau kita ada ilmu, kita tahu cara macam mana nak tahu, oh jalan ni tak boleh lalu, ada tempat jalan rimau lalu contoh. Itu perlunya ilmu. Memang ilmu perlu untuk kita masuk hutan. Lagilah ilmu diperlu untuk kita pergi ke hadrat Allah. Tak bolehnya kita pergi kepada Allah ni dengan bodoh-bodoh macam tu kan, ataupun kita rasa kita pandai. Kita rasa kita dah pandai. Bodoh kat sini merujuk kepada kita rasa kita dah pandai, padahal kita tak pandai pun. Kita berlagak je lebih. So kita tak boleh pergi dalam hutan pun, kita tak boleh pergi dengan kebodohan kita. Kita kena cari ilmu. Tapi kalau kita berbekal kepada ilmu semata, orang berilmu pun tersesat. Itu baru hutan. Usahakan kita nak pergi ke hadrat Allah. So cara pertama, ada kegagalan kat situ, maksudnya 50-50. Orang pergi dengan ilmu ni maksudnya dia boleh disesatkan. Sebab ini memang sah nyata ramai yang disesatkan dalam hutan tu sesat. Usahakan nak pergi ke hadrat Allah. Memang ilmu tu kena ada, tapi bukan dengan ilmu kita pergi. Yang kedua, dengan kebodohan, of course memang tak boleh. Jadi ilmu dan juga kebodohan ni, semua orang ada tahap level masing-masing. Jadi Allah Ta'ala ni tidak meletakkan pada ilmu, tidak meletakkan kebodohan untuk pergi ke hadrat dia. Dan option yang ketiga adalah, tak kala aku pergi dengan penyerahanku ya Allah, lalu aku diperbudakkan. Cuba kita tengok, kita renung balik. Pernahkah kita diperbudakkan dalam kehidupan kita? Kalau kita diperbudakkan oleh manusia, mesti kita rasa, jahatnya orang tu. Tak seronok, aku tak nak kawan dah dengan orang tu. Kan? Cuba yang perbudakkan kita tu mak ayah kita. Dia kata, Fida, contoh, maaf lah, mak ayah akak tak ada dah, tapi sorry lah sebut lah, masa akak budak-budak dulu kan, akak dah remaja-remaja macam tu. Dia kata, Fida, pergilah situ kejap tu, ada ambilkan benda tu. Lepas tu akak pun pergi. Rupa-rupa tak ada apa-apa pun kat situ saja. Lepas tu bila akak balik jumpa dia gelak-gelak dekat akak. Jadi akak rasa, apalah mak ni pembodohkan Fida contoh kan. Jadi apa perasaan kita bila orang yang kita sayang memperbodohkan kita? Kita akan rasa itu satu gurauan. Kita akan rasa itu perhatian, itu kasih sayang. Kita dengan Allah lagi lah. Kalau kita rasa kita dah menempuh perjalanan hidupan kita ni dengan penyerahan kita dah berserah jiwa raga kita, hidup mati kita ke hadrat Allah. Apa saja ujian yang Allah bagi, kita terima dengan penuh redha. Kita tempuh dengan sungguh-sungguh, dengan cinta yang kita dah usahakan untuk mencintai Allah tu kan. Kita dah cuba hidup dalam ihdinas siratal mustaqim. Kita dah berjihad. Kita dah buat penyucian hati kita. Kita dah usahalah segala sedaya upaya kita, dan kita tahu perubahan makam rohani kita dah makin menaik kan. Dah makin elok, hati kita makin tenang, makin bening suasana hati kita semua kan. Lepas tu, bila kita dengan Allah ni sampai satu masa
Ini yang SB katakan, sebenarnya nampak ayat ni simple, tapi dalam ayat ni lah adanya penyaksian, adanya pengakuan. Kalau kita menempuh perjalanan rohani kita, penyaksian dan pengakuan tu ada dalam ayat yang terakhir ni, iaitu bila aku pergi kepadamu dengan penyerahanku ya Allah, lalu aku kau perbudakkan ya Allah. Yang kat situ pengakuan, kat situlah penyaksiannya, kat situlah pengakuannya. Kalau kita menempuh perjalanan rohani kita sungguh-sungguh, sampai satu masa kita akan rasa benda ni. Bukan dibuat-buat, tapi memang akan rasa. Penyaksian tu ada pengakuan dia, pada pengakuan tu. Macam mana kita boleh rasa? Kita boleh rasa yang tanpa dia buat-buat. Seolah Allah ni perbudakkan kita. Seolah Allah buat kita budak. Macam bila budak-budak ni macam hamba lah, macam anak kecil, macam hamba. Bila hamba ni maksudnya kat situlah akuan hambanya. Bila kita rasa Allah perbudakkan kita, sebenarnya kat situlah rahsia keakuan hamba tu. Maksudnya Allah mengaku kita ini hamba, tapi kita tak boleh syok kat situlah. Sebab kita kena move on, kita kena tetap bergerak. Sebab akuan hamba ni dia ada di awal bakar. Bakar ni pun dia ada level-level dia. Ada bakar, ada 3. SB pun tak faham apa istilah 3 ke 4 yang orang letakkan level-level dia. Tapi SB pun tak faham jelas. Sebab SB tidak mengaji mengikut teori ilmu. SB memahami step by step mengikut apa yang SB alami. Masa kita di awal bakar, kita masih lagi dalam keadaan awal ke pertengahan bakar macam tu lah. Akan ada akuan tu. Jadi kita ni macam budak kecil. Jadi tak reti nak buat kerja sangat lagi. Tak reti lagi nak berfungsi sebagai hamba itu dengan sebetulnya. Macam kita baru rekrut orang gaji lah rumah kita kan. Ni lah mate saya kan, yang ni pembantu rumah. Tapi dia belum kerja lagi. Kita baru mengaku dia itu pembantu rumah kita, tapi dia tak pandai buat kerja lagi. Kat situ baru kita. Bila sampainya kepada keakuan ni, kita baru duduk tang situ. Jadi kita kena upgrade diri kita supaya kita ni betul-betul sah menjadi hamba lah, layak dipanggil hamba. Kemudian kita kena jadi hamba yang disayangi. Kan dalam pembantu rumah orang-orang kaya dia ada ramai pembantu rumah kan. Antara ramai-ramai tu dia mesti ada orang ni, ada yang tuan rumah tu paling sayang. Jadi kita kena ke arah situ. Jadi dalam keadaan bakar, kita duduk kat situlah, duduk dalam keadaan makam hamba tu. Tapi kita kena upgrade diri kita. Macam itulah. Bila dah jadi hamba yang disayangi, kat situ baru kita naik kepada level kekasih. Kekasih ni sebenarnya Nabi lah. Kita ni nak letak kita di level kekasih ni. Kalau SB rasa pada diri sendiri, kau jangan perasan dah Salihah. Cakap betul lah SB cakap daripada diri SB. Kalau kau boleh capai kepada diri hamba yang Allah sayang tu pun dah cukup dah. Macam tu. Kalau mati pun insya-Allah kita kata pejam mata. Tapi dalam keadaan diri kita sekarang ni, kita kena usaha lah. Kita kena usaha sungguh-sungguh lah untuk kita dapatkan itulah, mendapatkan tempat yang sepatutnya kita dapat. Sebab kita dah ada kat situ dulu. Dekat alam roh kita dah duduk kat situ. Kan, bila kita datang ke dunia, kita kena kembali kat situ juga sebelum kita mati. Itulah amanah yang ditanggung budi yang perlu kita selesaikan sebelum kita mati. InsyaAllah Allah bantu.